Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Nur Alwani Zafira Khairul dalam 15 minit MMTV edisi 5 Julai 2023. Kita ke berita utama. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan tarikh pengundian bagi pilihan raya negeri di 6 negeri iaitu Kelantan, Terengganu, Selangor, Negeri Sembilan, Kedah dan Pulau Pinang diadakan serentak pada 12 Ogos depan. Dalam masa sama, hari penamaan calon pula ditetapkan pada 29 Julai manakala pengundian awal pada 8 Ogos. Perkara itu dimaklumkan pengerusi SPR Tan Sri Abdul Ghani Saleh pada sidang akhbar khas hari ini selepas mempengerusikan mesyuarat bagi menentukan tarikh-tarikh penting PRN. Menurut beliau, seramai 9,773,571 pengundi terlibat dalam PRN kali ini mengikut data terkini Daftar Pemilih Tambahan April 2023 yang dikemaskini sehingga 21 Jun lalu. Sementara itu, SPR turut memaklumkan peruntukan sebanyak RM420 juta diperlukan bagi pelaksanaan PRN di 6 negeri terlibat. Ia melibatkan sebanyak 3,450 pusat mengundi dengan 17,425 saluran mengundi diguna pakai bagi proses pengundian di 36 kerusi Dewan Undangan Negeri Kedah, 45 kerusi Don Kelantan, 32 kerusi Don Terengganu, 40 kerusi Don Pulau Pinang, 56 kerusi Don Selangor dan 36 kerusi Don Negeri Sembilan. Dua bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin akhirnya bertemu bagi membincangkan hala tuju proklamasi orang Melayu. Pertemuan empat mata selama 2 jam itu difahamkan berlangsung di kediaman Dr. Mahathir pada pukul 9 malam tadi. Pertemuan kedua-dua bekas Perdana Menteri itu dipercayai yang pertama sejak langkah Sheraton pada 2020 yang membawa Kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Dr. Mahathir tumbang sebelum Muhyiddin mengambil alih sebagai Perdana Menteri. Sebelum ini, Muhyiddin memaklumkan beliau akan bertemu dengan Dr. Mahathir selepas Hari Raya Aidiladha setelah bekas ahli Parlimen Langkawi itu mengakui beliau bersedia bekerjasama dengan Presiden Parti. Sementara itu, pertemuan ini juga berlangsung sehari selepas kunjungan pengerusi PN Selangor, Datuk Seri Azmin Ali ke atas Dr. Mahathir yang turut membincangkan isu orang Melayu. Kerajaan tetap akan menubuhkan Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan yang dituntut banyak pihak walaupun perkara tersebut tidak dinyatakan secara jelas dalam kertas putih kesihatan yang diluluskan pada sidang Parlimen baru-baru ini. Bercakap kepada utusan Malaysia, Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata, kementerian menyasarkan Suruhanjaya Perkhidmatan Kesihatan boleh ditubuhkan dalam tempoh 15 tahun akan datang. Menurutnya, bagi merealisasikan penubuhannya, Kementerian Kesihatan kini dalam proses meneliti model terbaik dan sesuai berdasarkan negara-negara lain untuk disesuaikan dengan situasi di Malaysia termasuk melihat dari sudut perundangan atau pentadbiran. Tambahnya, bagi mencapai penubuhan Suruhanjaya, kementerian juga sudah berbincang dan mendapatkan pandangan pakar-pakar perubatan dan pemegang taruh untuk menentukan model yang terbaik bagi mereformasi sistem kesihatan negara secara keseluruhan. Pada 15 Jun lalu, Dewan Rakyat meluluskan usul kertas putih kesihatan selepas mendapat sokongan majoriti ahli parlimen menerusi undian suara pada hari terakhir mesyuarat kedua penggal kedua Parlimen ke-15. Kes saman antara pelakon Puteri Sarah dengan bekas madunya Ira Kazar dan dua ahli keluarganya akhirnya selesai di Mahkamah Seksyen Sivil Kuala Lumpur hari ini. Perkara itu disahkan oleh Peguam Puteri Sarah sendiri, Puteri Umi Kartini Abdul Latif, ketika dihubungi selepas sebutan kes secara dalam talian di hadapan Hakim Nur Akmal Muhammad Sani. Menurut Puteri Umi, pada sebutan kes hari ini, pihak-pihak telah bersetuju untuk menyelesaikan kes secara baik di luar mahkamah yang kemudian mahkamah merekodkan penghakiman persetujuan tersebut. Penghakiman persetujuan bermaksud kes diselesaikan luar mahkamah dengan pihak-pihak bersetuju dengan terma penyelesaian. Pada Jun 2022, Puteri Sarah atau nama sebenarnya Puteri Sarah Liana Megat Kamarudin, 38,
memfailkan saman terhadap Ira atau nama sebenarnya Fagira Fatini Kazaruddin atas dakwaan mengganggu rumah tangganya termasuk dua ahli keluarga Ira yang turut disaman iaitu kakaknya Yasmin dan bapanya Kazaruddin Saisi. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, cautan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Kembali lagi. Mayat seorang lelaki ditemui separuh hancur dipercayai akibat terjatuh dari tingkat 41 sebuah hotel di Bandar Hilir Melaka awal pagi tadi. Ketua Polis Daerah Melaka Tengah, Asisten Komisioner Christopher Patik berkata, mangsa yang berusia 52 tahun ditemui orang ramai pada pukul 12.20 tengah malam di hadapan kawasan parkir lobi hotel berkenaan. Beliau berkata terdapat cebisan badan mangsa di sekitar lokasi dan laporan berhubung insiden itu telah dibuat seorang lelaki berumur 25 tahun sebelum sepasukan anggota dikejarkan untuk membuat pemeriksaan. Tambah Christopher, saksi kejadian mendakwa ada terdengar bunyi seperti letupan tayar sebelum ternampak mangsa terjatuh dalam keadaan terlungkup. Jelasnya, mayat mangsa telah dihantar ke unit forensik Hospital Melaka untuk bedah siasat dan setakat ini kes diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Penyelia kilang yang tular menunjal kepala seorang pemandu wanita berhampiran latar Iskandar Cameron Highlands Jun lalu tampil memohon maaf semalam. Menerusi perkongsian video syahdan di TikTok, Muhammad Zaim Faiz Tarmizi, 29 tahun, turut berkongsi punca kejadian dan mengakui gagal menahan marah ekoran wanita tersebut tidak henti-henti menjawab di atas kesilapan sendiri. Dalam masa sama, katanya dia tidak menolak untuk membuat laporan ke atas pemandu wanita tersebut selepas ini dan meminta netizen berhenti mengecam dirinya dan keluarga. Cosmo sebelum ini melaporkan Muhammad Zaim Jun lalu telah dijatuhi hukuman penjara 7 hari oleh Mahkamah Magistrate atas pertuduhan melakukan ugutan dan mencederakan mangsa. Dia dijatuhi hukuman tersebut selepas mengaku bersalah sejurus kedua-dua pertuduhan terhadapnya dibacakan jurubahasa di hadapan Magistrate Siti Hano Muhammad Shah. Beralih ke berita luar negara. Indonesia kembali diserang virus antraks sehingga menyebabkan seorang mangsa meninggal dunia dan 85 yang lain dijangkiti selepas mereka memakan daging ternakan yang dijangkiti di wilayah Yogyakarta, Indonesia. Ketua Badan Kesihatan Daerah Gunung Kidul, Dewi Irawati menjelaskan pihaknya mendapati penularan penyakit antraks di daerah itu selepas menerima laporan mengenai kes kematian seorang penduduk berusia 73 tahun yang meninggal dunia sejurus memakan daging lembu ternakannya pada 4 Jun lepas. Beliau menambah pihak berkuasa bertindak pantas dengan meletakkan kawasan berhampiran sebagai zon merah selama 120 hari sejak penemuan itu dan menasihatkan penduduk supaya hanya mengambil daging daripada ternakan yang sihat. Antraks ialah penyakit berjangkit maut yang lazimnya menyerang lembu atau kambing dan manusia boleh dijangkiti apabila mereka bersentuhan dengan haiwan yang terkena antraks atau memakan dagingnya. Ke berita seterusnya, seorang wanita mengalami kecederaan akibat menumbuk muka seekor beruang hitam selepas haiwan itu mengejar anjing peliharaannya di Maine, Amerika Syarikat. Lynn Kelly, 64 tahun berkata, sewaktu kejadian dia sedang membersihkan kawasan belakang rumah apabila terdengar anjingnya menyalak dan berlari ke dalam belukar. Ujarnya dia terkejut melihat anjing tersebut berlari keluar dari belukar sambil dikejar oleh seekor beruang. Tambah Kelly, dia kemudian berhadapan dengan beruang itu dan apabila haiwan tersebut berdiri, dia menumbuk hidung beruang berkenaan. Beruang itu kemudian menggigit tangan kanan Kelly sehingga dia mengalami kecederaan di bahagian pergelangan tangan dan berlari masuk ke dalam belukar semula.
memaskini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah, perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Kita teruskan ke segmen halal niaga minggu ini. Jamu Mak Dara Sendian Berhad menawarkan produk tradisi turun-temurun yang unik di mana ia sesuai digunakan oleh lelaki dan wanita. Bermula sejak tahun 2004, produk GMD yang berasaskan herba ini memfokuskan kepada penjagaan dan kecantikan secara dalaman serta luaran. Produk keseluruhan jamu Mak Dara ni, okey, contoh sep salin. Okey. Orang akan fikir pasal hanya orang bersalin saja. Betul? Betul tak? Sebab dia sep salin. Sebab dia sep salin. Tapi sebenarnya produk sep salin ni boleh pakai untuk orang yang ada niat untuk menurunkan berat badan. Saya lah tu. Sebenarnya boleh pakai sebab dia memang konsep dia membantu menjaga dalaman wanita. Okey. Satu. Yang kedua, dia boleh membakar lemak. Betul tak? Sebab dalam ada lotion. Okey? Ada pencuci wanita, ada jamu. So ada rempah mandi. So benda-benda ni is actually membantu mengselingkan diri. Berjaya menjual 1 juta botol pada tahun 2012, antara produk yang laris di pasaran ialah kopi Mak Dara, skrab kopi dan set bersalin Ibu Halimah. Produk kita tak hurah. Betul. Kita sangat profesional. Let the product speak by itself. You makan, you rasa the different, you will tell your friend. Your friend makan, rasa the different, you will tell your friend. That's why kita grow, that's why kita dah cecah 19 tahun to maintain benda ni. Orang buat kerja macam nak elak, boleh hit, you boleh hit, tetapi the product quality, how effective benda-benda tu. Persatuan PKS Malaysia melihat lebih banyak perniagaan akan terjejas dan lebih ramai peniaga akan tutup perniagaan sekiranya kadar dasar semalaman dinaikkan. Setiausaha Agung Persatuan Perusahaan Kecil dan Sederhana Malaysia, Ching Chi Siong berkata, pihaknya mendapati sebahagian besar PKS sedang bergelut untuk meneruskan perniagaan kerana perbelanjaan pengguna semakin terhakis selepas Hari Raya Aidilfitri. Baru-baru ini pihaknya telah melakukan tinjauan dalam sektor peruncitan, perdagangan dan perkhidmatan serta mendapati sebanyak 60% perniagaan berada dalam keadaan tidak baik dengan 45% daripada mereka mempunyai masalah aliran tunai. Jelasnya, kestabilan dalam kos pinjaman boleh membantu mengekalkan keyakinan pengguna dan tahap perbelanjaan. Ujarnya, perbelanjaan pengguna yang konsisten adalah penting untuk perniagaan terutamanya dalam sektor runcit, hospitality dan barangan pengguna kerana ia memastikan permintaan yang stabil untuk produk dan perkhidmatan yang ditawarkan. Kita ke berita sukan. Wong Tat Meng akan menggunakan segala pengalaman sebagai jurulatih untuk mengembalikan momentum Lee Zijia sebagai perseorangan badminton lelaki yang digeruni. Tat Meng yang mula membimbing bekas juara All England itu kemarin menegaskan bahawa dia akan mencari formula yang sesuai setelah mengenal pasti kelemahan utama Zijia iaitu mental dan psikologinya. Pada pandangan jurulatih berusia 55 tahun itu, Zijia mempunyai potensi besar dan boleh melangkah jauh, namun dia harus tahu bagaimana untuk menangani tumpuan serta tekanan yang diletakkan. Prestasi Zijia dilihat amat membimbangkan di mana dia sering tersingkir di pusingan awal dan semalam bekas juara Asia itu mengalami kejatuhan dua lagi anak tangga dalam ranking dunia meletakkannya di tempat ke-16. Pengendali Kuala Lumpur City, Boyan Hodak kecewa dengan persembahan pemainnya yang gagal mengeluarkan taring. Sebaliknya beraksi seperti dalam sesi latihan ketika dibaham 6-1 oleh Johor Darul Takzim pada aksi Liga Super kemarin. Biarpun turun tanpa 5 tonggak, aksi Longlai itu sama sekali tidak boleh diterima, terutama selepas The City Boys dibolosi 4 gol pada babak pertama.
Hodak turut membidas jantera serangan KL City yang dilihat tumpul dan kurang agresif kerana hanya melakukan satu percubaan tepat ke arah gol pada babak pertama. Tambahnya lagi, menjelang perlawanan akhir Piala FA menentang JDT pada 22 Julai ini, beliau akan memilih kesebelasan utama terbaik berdasarkan persembahan terkini anak-anak buahnya. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok Khamis 6 Julai 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Cosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nur Alwani Zafira Khairul. Assalamualaikum dan jumpa lagi.